Okey, dalam masa kurang 5 minit. Prof, silakan tadi Prof. Ya, saya fikir begini, dalam banyak negara dan banyak syarikat besar yang saya pernah ikuti perkembangan mereka, penilaian dan penghasilan harta intelek itu adalah sebahagian daripada proses kerja. Ya, sebagai contoh, bagaimana kita nak mengadakan acara malam ini, agenda awal ni. Kalau kita dapati, ini boleh didaftarkan sebagai method, prosedur yang membolehkan sesuatu acara dijalankan. Tapi bagi kebanyakan kita anggap ini sebagai satu rutin biasa. Kalaulah kita buat untuk yang lain, proses di tempat kerja dalam situasi yang lain, dalam syarikat, dalam kilang, and then ini yang hasilnya nanti dalam bentuk IP. Dan kalau saya dapati, kalau kita sedar, banyak perkara-perkara yang melibatkan prosedur ini yang paling banyak sekali dari segi penghasilan intellectual property. Baru-baru ni saya telah menghasilkan satu patent. Patent tu hanyalah cerita tentang 7 ataupun 8 step langkah untuk membolehkan satu tindak balas kimia menghasilkan sesuatu. Ya, 7 langkah yang sangat simple, tetapi banyak orang tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tukar dari segi komposisi kimianya, dari segi masa tindak balasnya. Hasilnya berbeza. Jadi kadang-kadang yang berbeza itulah step yang keempat dan kelima itu saja. Itu saja berbanding dengan sebelumnya. Jadi kalau orang nak membuat perubahan pada pembaharuan ataupun nak membuat pembaikan kepada itu, mereka akan lihat balik. Critical stepnya ialah nombor 4 dan nombor 5. Ya, mungkin dengan komposisi yang lain, dengan masa yang lebih panjang ataupun dengan suhu yang lain pada ketika itu. Kalau kita ambil jangka masa 5 tahun yang mendatang, bagaimana kita memandang bahawa sistem harta intelek ini dapat diguna pakai oleh setiap pihak supaya inovasi-inovasi yang ada, supaya kita dapat mencapai matlamat negara berpendapatan tinggi itu, inovasi itu adalah kata kuncinya. Jadi bagaimana kita dapat mengangkat lagi perkara-perkara yang bijak daripada universiti, contohnya daripada pemain industri contohnya, supaya ini dapat diguna pakai? Saya dari segi mungkin kita pandang dalam konteks 5 tahun ataupun mungkin di penghujung mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan, saya membayangkan mengimpikanlah ya, suasana ataupun persekitaran harta intelek di Malaysia ni adalah satu persekitaran harta intelek yang dinamik, ya, yang kompetitif, yang mana dapat memacu, menggerakkan agenda inovasi negara lah. Itu sebenarnya. Cuma kita bercakap dari segi kesedaran, saya harap pada masa itu juga saya membayangkan, mengimpikan kesedaran bukan sahaja dari segi, yang pertama sekali kesedaran di kalangan semua warga negara Malaysia, kesedaran bahawa perlunya kita menghormati hak harta intelek itu seperti mana kita menghormati hak-hak harta yang lain. Yang kedua, kesedaran bahawa harta intelek itu adalah merupakan aset strategik yang perlu diuruskan, ya, perlu diuruskan secara strategik oleh syarikat-syarikat dan juga negara. Yang kedua, mungkin saya haraplah, ya, ini harapan saya. Saya harap pada masa itu juga jangan kita gunakan alasan sebab tak ada duit, mahal. Datang ke pejabat kami, kita boleh berbincang. Kita boleh berbincang bagaimana untuk memajukan, membantunya. Sebab kalau di negara-negara luar, kita juga ada program-program khas seperti dipanggil IP auction. Jadi kita pergi ke situ macam jualan, kita buat jualan seperti harta-harta yang lain. Jadi saya membayangkan, sebab kalau kita tengok nak menganjak negara kita daripada pendapatan sederhana pada negara maju tu, yang pertama sekali dari segi peningkatan produktiviti, dan dari segi kedua kita memerlukan juga anjakan dari segi harta intelek itu sendirilah. Cik, kita menambah sikit. Ya. Kalau dalam 5 tahun, 10 tahun yang new economic model kita, kita akan membawa tahap pendapatan kita dari sederhana ke tinggi. Macam mana? Kalau kita punya PKS memang nak inovasi ke luar negeri, macam yang kami tadi cakap, tapi jaringan tadi cakap yang memimpikan. Jaringan dari My Ipoh dengan universiti memang nak satu jaringan yang kuat untuk melangkahkan lagi untuk PKS ke luar negeri maupun rantau ini. Prof? Bagi kami, bila kita menyebut tentang harta intelek ni, pada tahun ini, tahun 2010 ini, tumpuan UTM
adalah berpaksi inovasi. Untuk mengangkasa universiti, untuk menjana nilai tinggi. Bila kita menyebut tentang menjana nilai tinggi itu maknanya kita memberi lebih bukan saja kepada quality tetapi kepada branding. Ya, at same time kita akan juga menumpukan kepada marketing. Ini bukan hanya kepada produk kita, tapi juga keseluruhan proses dalam membangunkan universiti. Okey, tahniah kepada UTM atas penganugerahan yang diadakan, dan banyak lagi kita nak bincang sebenarnya, tapi kita akan ajak lagi Cik Kamil bersama kita. Dan kepada anda, boleh hantarkan pandangan dan juga maklum balas anda kepada Astro Awani di Facebook, cari kami di Facebook, ataupun di Twitter Astro Awani, ataupun boleh hantar email kepada kami di awaninews@astro.com.my. Dan katanya Ahmad Ipoh pun ada melancarkan Facebook nanti besok. Ya, esok Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Pengguna akan melancarkan Facebook, Twitter dan semuanya. Dan kita boleh pesan nanti. Semua kita dapat maklumat yang sana nanti. Okey, sekian saja masa yang kita ada. Terima kasih kepada panel kita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.